Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. Firman Allah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili iza yasr, demi malam apabila berlalu, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak fokuskan ialah ayat 2 surah Al-Fajr. Apabila Tuhan bersumpah, walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Ada 3 pendapat tentang maksud yang dikatakan malam yang 10 itu. Satu pendapat yang mengatakan al-ashrul awakhir min Ramadan, iaitu malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Malam yang dianggap sebagai malam yang sangat mulia. Pendapat yang kedua mengatakan walayalin 'ashr, ialah 10 malam yang pertama daripada bulan Muharram. 10 malam yang pertama daripada bulan Muharram bermakna termasuk dengan hari 10 yang dipanggil hari Ashura, daripada 1 sampai 10 Muharram. Dan pendapat yang ketiga, walayalin 'ashr, malam yang 10 itu ialah 10 malam yang pertama bagi bulan Zulhijjah. 10 malam yang pertama bagi bulan Zulhijjah. Majoriti ulama bersetuju untuk merujuk kepada yang ketiga ini, walayalin 'ashr, demi malam yang 10 itu ialah 10 malam yang pertama bagi bulan Zulhijjah. 2 hari lagi insya-Allah kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah satu bulan yang mulia.
Di antara kemuliaan bulan Zulhijjah ini ialah kerana Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk diletakkan kefarduan haji special. Semacam mana bulan Ramadan mulia kerana Allah pilih dia untuk dijadikan bulan puasa, maka demikianlah mulianya bulan Zulhijjah ini kerana Allah Subhanahu wa taala pilih Zulhijjah untuk menjadi bulan orang buat haji. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. Maksudnya firman Allah, wa azzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk buat haji. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu, ya'tuka rijalan. Kalau kamu suruh manusia suruh buat haji, mereka akan pi buat haji walaupun terpaksa berjalan kaki. Tuhan kata macam tu. Wa 'ala kulli dhamir, bahkan manusia dia akan pi buat haji walaupun dia terpaksa naik unta, yang unta tu asalnya gemuk, nak boleh kesampainya di Mekah untuk buat haji, unta jadi kurus, manusia akan pi. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, kata ibadat haji ni, panggilan haji pi ke Mekah ni adalah satu yang sangat luar biasa. Tuan heran tuan-tuan, kalau kita tengok fizikal Mekah, apa ada Mekah ni selain daripada batu, bukit batu pejai, selain daripada satu lembah yang kering kontang, selain daripada satu tempat yang tak ada pokok tumbuh, apa ada di Mekah? Ditambah dengan hari ini dengan shortage hotel, dia rebankan di hujung Marwah tu sampai jadi padang kosong. Dulu di situ ada hotel Grand Makkah, di situ ada New Safa, di situ ada Safa Hotel, semua reban kosong. Belum buat hotel baru lagi, belah belakang Hilton nak pergi ke Mispalah tu pula reban. Ada reban, hak reban tak buat lagi, reban lagi, manusia nak pergi juga. Malaysia dapat kota 28,000 jemaah haji, minta lagi. Pasal apa? Pasal hak duduk dalam waiting list 100,000 orang lebih lagi. Tahun ni package syarikat-syarikat swasta yang package sampai mencicah harga ratus ribu sampailah kepada puluh ribu, terpaksa menanggung rugi berjuta ringgit. Pasal apa? Pasal jemaah kata nak pi, syarikat dah kutip duit dah ambil, dah hantar pi dekat Saudi, dah bayar duit hotel, dah bayar duit transportation, dah bayar duit catering, dah bayar duit segala-gala duit dah bayar, tiba-tiba kota tak dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia tak serik. Manusia nak pi juga Mekah. Manusia yang dah pi nak pi lagi. Manusia yang kena tipu, dijanjikan package 8,000 umrah, boleh duduk di New Safa, boleh duduk di Safwa Hotel, boleh duduk di Makkah Tower. Tiba-tiba dia hantar pergi belakang Mispalah sana tu, berjalan kaki sampai sakit lutut. Marah-marah balik mai, selang setahun nak pergi pula.
Pelik tuan-tuan, cerita Mekah ni pelik. Tapi bila kita tengok dalam Quran, baru kita faham. Rupanya Allah sudah beritahu. Allah kata wa'azin fin nasi bil hajj. Seru manusia suruh buat haji. Ya'tuka rijalan. Depa akan mai walaupun terpaksa jalan kaki. Orang-orang Arab yang duduk di keliling Makkah, geng Mesir, geng apa, yang boleh masuk melalui jalan darat ni, Saudi jenuh sekat di border sana, masuk juga. Buat kena jadi silap hari bulan, tiba-tiba diisytiharkan kata wukuf jatuh hari Jumaat, mati syahid di sempadan tu, nak masuk juga pasal dia percaya kata haji akbar. Sedangkan Nabi SAW kata tiap-tiap haji itu akbar. Bukan bila wukuf jatuh hari Jumaat haji akbar. Tak, Nabi kata haji itu akbar. Kalau hang tersenarai sebagai tetamu Allah untuk pergi buat haji, haji yang hang nak buat tu jadikan dia haji yang akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam bina Kaabah ni sampai hari ni, berduyun-duyun manusia, tidak kenal bangsa, tidak kenal keturunan, tidak kenal darjat kehidupan, ingat nak pergi Mekah. Walaupun Mekah itu satu lembah gondol, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada keseronokan, tapi manusia nak pergi. Pasal apa? Pasal nak abdi diri pada Allah. Pasal apa? Pasal Allah suruh pergi, maka manusia nak pergi. Pasal apa? Pasal manusia bila sampai sana, mata boleh tengok Kaabah tu speechless, mulut tak terbit kata-kata, ayat mata aja yang boleh cerita. Satu tempat yang menjadi punca kepada iri hati seluruh manusia lain yang tidak suka Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tahun 319 Hijrah dulu. Tahun 319 Hijrah dulu. 1000 tahun dulu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir tulis ada satu puak nama dia Qaramitah, serang Makkah, curi 3 benda. Puak Qaramitah ini serang Mekah pada tahun 319 Hijrah, pi curi 3 benda. 1, Hajar Aswad. 2, pintu Kaabah, mereka pelekang buat balik. Yang ketiga, kelambu Kaabah, mereka balik, mereka potong kecil-kecil, bahagi semua orang atas kepercayaan yang apa pun tak tahu. Hajar Aswad dibawa balik oleh puak Qaramitah ni pi ke negeri mereka bernama Hijr. 20 tahun Hajar Aswad ada di sana, 20 tahun. Kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, baru buah balik di tempat dia hari ini. Adakah dalam tempoh masa tu orang kita tak pergi ke Mekah sebab Hajar Aswad tak ada? Dah, pergi serupa tu juga. Dah tu Hajar Aswad tak ada, tak apa kan? Tak ada apa. Sebab kita orang Islam bukan sembah Kaabah. Sebab kita orang Islam bukan sembah Hajar Aswad. Kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb hadzal bait, Tuhan kepada rumah ini yang kita sembah, bukan Kaabah tu, bukan batu, bukan Hajar Aswad itu. Umar Al-Khattab bila mai nak kucuk Hajar Aswad, dia kata apa? Dia kata, wahai batu, kalau tak kerana aku tengok Nabi kucuk hang, aku tak akan kucuk hang. Aqidah Umar Al-Khattab begitu jelas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan Makkah dan Kaabah yang ada di sana yang menjadi kehebatan kepada agama Islam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu,
Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salati maktubah fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim, wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yansibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir, wa salatun ala asari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim. Bagi orang yang tak mampu, sama ada untuk nak pergi umrah ataupun nak pergi haji kerana kekangan keuangan, Islam tak bagi satu kesedihan kepada orang ini. Namun Nabi SAW bagi satu harapan kepada orang ini. Nabi kata, siapa yang keluar daripada rumahnya mutahhiran, dalam keadaan suci. Dia keluar daripada rumah dia tadi nak main masjid dalam keadaan mutahhiran, dalam keadaan ambil ayat semayang semua cantik dah. Ila salatin maktubah, main masjid kerana nak semayang fardu. Siapa yang daripada rumah keluar nak main masjid kerana niat nak main semayang fardu, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Nabi kata Allah bagi dekat dia pahala seperti mana pahala orang yang berada di dalam ihram haji. Dahsyat tuan-tuan. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud dan dikatakan hadis hasan oleh Al-Albani. Nabi SAW kata, tak ada duit tak apa, kalau boleh himpun duit pergi Mekah, tak ada tak apa, pahala yang seumpama tu ada. Apa dia? Daripada rumah mandi elok-elok, ambil ayat semayang elok-elok, kita dalam keadaan bersih suci, pergi masjid dengan niat nak semayang fardu, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, pahala macam orang yang ada di dalam ihram haji. Ada orang kata, besarnya pahala, betul ke ni? Betul. Pasal apa betul? Pasal tak ramai orang boleh buat macam ni. Kita tak kata orang, kita kata kita. Kita dalam sehari ada 5 semayang fardu, berapa kali kita pergi semayang di masjid ni untuk nak menyahut ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Berapa kali daripada 5 semayang fardu ni yang kita awal-awal dah mandi, ambil ayat semayang semua elok-elok, pergi masjid kerana nak semayang fardu. Benda simple, benda senang, tapi tak terbuat, maka pahalanya besar. Nabi kata, wa man kharaja ila tasbihid duha, bang siapa keluar daripada rumah dalam keadaan suci bersih, ada ayat semayang, nak pergi masjid kerana nak semayang duha. Pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, dia ingat hari ni pun tak ada apa, aku nak pergi masjid nak semayang duha. Dia nak pergi ke masjid ni kerana nak semayang duha. Nabi kata, la yansibuhu illa iyyah, dia tidak ada niat lain melainkan kerana nak pergi masjid nak semayang duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, Nabi kata pahala dia seperti pahala orang buat umrah. Orang daripada kita yang tak ada apa di rumah, saja-saja nak pergi masjid nak semayang duha, berapa orang? Tak ada seorang, termasuk ustaz. Tak ada. Besar tak pahala dia?
besar, tapi tak terbuat. Susah ke kalau nak buat? Tak susah, tak boleh buat. Semacam mana kita bukan tak jaga pukul 3 pagi, bukan tak jaga pukul 4 pagi, bukan tak jaga pukul 5 pagi, jaga, tapi nak Allahu Akbar tahajud 2 rakaat tu tak boleh buat. 4:30 pagi jaga nak pergi pancong, nak pergi kencing. Teringat tak kata semayang tahajud ni? Teringat tak? Teringat. Bukan tak teringat. Ni kalau boleh ambil semayang 2 rakaat cantik. Dalam 2 cantik-cantik tu main tidur balik. Bukan tak teringat, tapi tidak ada kekuatan untuk nak buat. Tuan-tuan, nak buat benda baik ni susah, tuan-tuan. Sebelum puasa kita sebut masjid dah cantik dah. Kalaulah ada siapa-siapa boleh tolong pasang aircon, lepas main kapet. Tuan-tuan tahu, habis kita cakap tu, sebelum orang yang penghabis pakai kasut nak balik, ada dah orang jumpa pengurusi masjid, terus bagi tahu aircon saya punya. Terus ada orang main jumpa pengurusi masjid, dia kata, Tuan Haji, kapet saya punya. Ada orang macam ni? Ada. Tapi ramai tak? Tak apa ramai. Hadut teringat nak bagi ni 20 tahun dah, teringat nak bagi, tak bagi pun dah. Duk teringat nak bagi ni 20 tahun dah, aku nak bagi apa satu kat masjid ni, apa satu, sampai tak bagi apa satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kita doa ujung kelah kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah benda benar, benda baik, benda bagus, benda yang berpahala ini sebagai benda bagus. Warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, bagi dekat aku kekuatan untuk nak buat benda tu. Tu tak dapat. Kita nampak benda baik, kita nampak pergi masjid, semayang jemaah, duk kuliah pengajian ni semua baik. Semua orang nampak benda ni, nak buat tu tak larat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab Nabi ajak doa bila orang bagi benda baik ni, kita kata ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Ajarallahu fima a'taita. Allah bagi ganjaran kepada hang atas apa yang hang bagi. Hang bagi aircon ni, semua orang dapat keselesaan, dapat kesempurnaan ibadat dan sebagainya. Setiap orang duk sedut masuk aircon ni, pahala duk jalan ni, dia punya meter jalan. Wa abqaita, bagilah kepada dia ni kekal berkat pada harta yang masih tinggal pada dia. Hak dia bagi ni pun dapat pahala, hak lagi duk ada dekat dia tu, minta Allah bagi berkat kepada harta itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang agama nak bagi tahu dekat kita. Maka barang siapa yang pukul 8.30, pukul 9.30, pukul 10.30, pukul 11 berasa nak pergi masjid kerana nak semayang duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Nabi kata pahala dia seumpama pahala orang buat umrah. Tak ada keluar 5,500, tak ada keluar 6,500, tak ada keluar 7,000 nak pergi buat umrah, pergi semayang duha di masjid. Tuhan bagi dekat dia pahala macam tu. Wa salatun ala athari salatin la lahwa bainahuma. Adapun orang yang semayang lepas tu duk teringat semayang sat lagi, dia main semayang subuh, duk ingat sat lagi zuhur, sat lagi nak main pukul 1 nak main. Dia main semayang zuhur, duk ingat sat lagi asar, sat lagi dalam pukul 4 lebih sikit pun nak main dah. Dia main semayang maghrib, duk ingat tak balik, tak apa kot ni, dah ada kuliah ni, dengar sekali, sat lagi main isya balik. Duk ingat nak continue dengan sembahyang yang berikutnya. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, syarat dia apa? La laghwa bainahuma, antara in between dua sembahyang itu tidak ada buat benda laghwa. Lepas sembahyang maghrib keluar pergi zakat di dalam jahanam, habis.
Lepas semayang maghrib, tak mau ada benda larang. Dia antara in between sembahyang itu, kitabun fi illiyin, ditulis pahalanya di illiyin, di tempat yang tinggi-tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa banyak kebaikan, pintu-pintu untuk melakukan kebaikan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita heran ni apa? Ramai orang, kadang-kadang termasuk kita, kebaikan hak duk ada kita tak pi buat, kejahatan yang kita duk semai habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Aliyah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Ibn Abbas, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-aqabah wa huwa ala rahilatihi hati al-qatli falaqadtu lahu hasayat hunna hasal khazb falamma wada'tuhunna fi yadihi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amsali haula wa iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abil Aliyah, dia kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Abbas, satu hari, iaitu di pagi hari Nabi nak melontak Jamratul Aqabah. Berapa hari bulan? Melontak Jamratul Aqabah 10 hari bulan, pagi raya haji. Kan kita pergerakan ibadah haji ini, dia mula daripada 8. Kalau Nabi dia mula daripada 8, dia pergi ke Mina, dia panggil hari Tarwiyah. Nabi duduk di situ sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai subuh esok. Subuh hari 9, bila matahari naik elok, Nabi bertolak ke Arafah. Nabi duduk di Arafah sampailah masuk waktu wukuf. Bila masuk waktu wukuf? Zuhur. Masuk Zuhur, bermula waktu wukuf. Nabi duduk di Arafah, dipenuhi masa di Arafah itu dengan ibadat. Hari ini kita dah ada smartphone, dalam boleh buh 30 juzuk Quran. Bagi orang yang pergi haji dalam zaman moden ni, smartphone ini banyak membantu. Duk ada di bumi Arafah tu, nak tunggu sampailah malam, sekali lagi kita nak bergerak ke Muzdalifah tu, buka iPhone, buka Samsung Galaxy kita, buka, baca Quran. Baca Quran. Penat baca Quran, berhenti doa. Penat baca Quran, penat doa, zikir. Duduk saja-saja zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis berasa macam dapat balik tenaga, buka Quran, baca balik. Quran duk ada dalam phone. Begitulah keadaan kita, tak mau cerita pasal politik, tak mau cerita pasal ekonomi, tak mau cerita pasal mengatakan orang, tak mau bercakap benda yang nak merosakkan, nak mengaibkan orang ni, semua tak mau. Pasal apa? Pasal benda ni banyak di sana. Dalam kemah-kemah Arafah ni macam-macam cerita duk ada. Ada bergelah, bergurau senda, gelak ketawa, dengan duk buat cerita lawak, dengan duk buat cerita politik, dengan duk kata ke orang, macam-macam duk ada. Kita tak mau yang ni semua. Pasal apa? Pasal kita mau haji yang mabrur. Aku nak boleh mai haji ni tak tahu berapa kali. Tahkah ni lah sekali ni aja haji aku. Kok mana pun aku nak buat pergi elok. Quran, zikir, doa dan sebagainya. Bila menjelang mai waktu nak maghrib ni, Nabi SAW angkat tangan doa sampai sahabat kata nampak putih ketiak Nabi. Nabi berdoa sampai menangis-nangis menjelang maghrib. Sebelum sembahyang maghrib, dah masuk waktu maghrib, sebelum sembahyang maghrib, Nabi bertolak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, Nabi sembahyang maghrib dengan Aisyah. Tunggu sampai pagi esok. Nabi bertolak nak pergi ke Mina. Nabi singgah di Masy'aril Haram. Duduk di sana, ada satu bukit kecil dekat dengan Muzdalifah hujung tu. Nabi duduk saat di situ.
Lepas tu Nabi bergerak. Masa nak lintas kawasan tentera Abraha kena punggai batu tu, Nabi lajukan jalan dia. Nabi sampai di Mina. Bila sampai di Mina, sudah pagi 10 Zulhijjah. Lepas daripada waktu duha, Nabi nak melontak di Jamratul Aqabah. Ni hadis yang kita baca ni ketika ini. Pagi 10 Zulhijjah, ketika nak melontak di Jamratul Aqabah itu, kata Ibnu Abbas, dia kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal Aqabah. Pada pagi hari nak melontak Jamratul Aqabah itu, Nabi kata dekat Ibnu Abbas, Nabi kata wa huwa ala rahilatih. Ketika itu Nabi duduk atas kenderaan dia, di atas unta tunggangan dia. Daripada atas unta tu, Nabi kata dekat Abdullah bin Abbas, Nabi kata hatil qutli. Nabi kata dekat Ibnu Abbas, hatil qutli. Wahai Ibnu Abbas, ambilkan batu untuk aku melontak. Suruh dia ambil batu bagi ke Nabi. So, Nabi duduk atas kenderaan. Maka Abdullah bin Abbas ni ambil batu. Falaqattu lahu hasayat. Aku bagi dekat Nabi batu yang Nabi minta ni, aku bagi. Al-hasayat maksudnya batu besar-besar kacang kuda. Hasa ni bukan batu besar, itu hajar. Hasa batu besar-besar kacang kuih. Bagi batu besar-besar tu dekat Nabi. Hunna hasal khazb. Itu batu untuk Nabi guna buat punggai, buat melontak Jamratul Aqabah. Falamma wada'tuhunna fi yadihi, kata Ibnu Abbas, apabila aku letak batu tu di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kata bi amsi haula. Nabi kata, wahai Ibnu Abbas, guna batu macam ni. Batu yang kita nak guna untuk nak lontak jamrah tu, Nabi kata macam ni, macam hang kutip ni. Maksudnya apa? Batu besar-besar kacang kuda, besar-besar kacang puih. Macam ni Nabi kata, hang pilih ni betul lah, macam ni. Maknanya apa? Itu disyariatkan. Siapa pun pergi Mekah, marah macam mana pun dekat setan, batu sang tuih. Pasal apa? Pasal di sana tuan-tuan tengok, rangka payung pun dia balik. Pasal apa? Marah sungguh dia dekat setan ni. Betul ke setan duk ada di jamrah tu? Bodoh lah setan. Kalau setan ni cerdik tuan-tuan. Setan ni cerdik. Kalau tuan-tuan baca buku Talbis Iblis, cerita belitan iblis, macam mana iblis ni dia belit kita. Baca buku tu, tuan-tuan tahu cerdiknya iblis, setan ni macam mana. Cerdiknya dia. Hang orang macam mana, aku masuk macam mana. Hang satu mufti, aku tahu cara nak masuk dekat mufti. Hang satu tok guru, aku tahu cara nak masuk dekat tok guru. Hang satu ustaz, aku tahu cara nak masuk dekat ustaz. Hang satu cikgu, aku tahu cara nak masuk dekat cikgu. Hang satu engineer, aku tahu cara nak masuk kepada engineer ni. Dia tahu macam mana cara nak masuk. Dia tengok orang macam mana, dia tahu nak masuk macam mana. Iblis, setan yang begitu punya cerdik, tiba-tiba kita pergi duk ingat kata dia bodoh. Dia duk tunggu di jamrat tu. Dia tahu dah puak-puak ni main nak punggai dia. Dia duk tunggu kena punggai. Cerdik sungguh setan ni. Maksudnya apa? Adakah yang kita punggai tu syaitan? Dah. Simbol kepada syaitan. Jadi yang sampai duk ambil rangka payung balin biar apa semua, setan cedera kan, syekh duduk depan tu cedera. Kalau habis rapat dekat nak punggai tu, payung duk singgah kepala dia. Bukan setan kena, syekh ni yang duk kena. Perah kata darah mampu perah. Dia pun balik-balik darah. Allahu Akbar. Gambaran itu disebut oleh Nabi SAW. Apabila Nabi kata apa? Wa iyyakum wal ghulu fid din. Nabi kata jaga-jaga, kamu jangan melampau dalam agama. Hak Nabi hafal lagu ni, hang nak buat lebih, itu melampau. Nabi suruh buat macam mana, macam tu yang disyariatkan. Jangan duk buat lebih. Bila kita nak buat lebih, kita nak melebihi Nabi SAW. Orang yang nak melebihi apa yang Nabi suruh, orang ini dipanggil ghulul
kerana mereka ini ghulu di dalam hal agama. Nabi kata fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Binasa umat yang dulu-dulu pasal apa? Pasal depa melampau dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak lagu kita duk mengaji ni elok dah. Quran kata apa kita buat, Nabi kata apa dalam hadis kita ikut, cukup dah. Lebih tak mau, korang tak mau. Hak tu jalan elok dah. Itulah jalan ke syurga, dan keredaan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 208. Muka surat 208 kita masih dalam tafsir surah Al-Maidah. Kita dah baca 2 ayat, malam ini kita masuk ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan dekat atas kamu makan bangkai. Ayat ni start, dia nak bagi tahu dekat kita pentingnya kita memastikan makanan yang nak masuk dalam perut kita halal. Dan abang yang tu, hurrimat alaikumul maitah, dan diharamkan ke atas kamu makan bangkai, iaitu menatang yang dimakan sedangkan mati dia tidak disembelih mengikut syarak. Itu yang kata bangkai. Definisi yang dikatakan bangkai ni apa dia? Menatang yang disembelih. Yang tak sembelih tak usah cakap lah. Yang disembelih tapi tak ikut syarak. Pastikan menatang yang kita makan tu bukan sahaja disembelih tetapi mengikut syarak. Tuan-tuan boleh pastikan benda ni? Luar kemampuan kita untuk nak memastikan betul. Di Malaysia sudah ada satu badan agama, dia panggil JAKIM. JAKIM ni kerja dia apa? Pergi cek benda-benda ni semua. Bila mereka cek dan mereka pastikan kata halal, mereka bagi logo mereka kata halal, tu saya cakap banyak. Kalau kata benda tu tak halal, dia tanggung. Kita tak ada apa dah. Itu sebab orang yang duduk di JAKIM bahagian halal ni, mereka takut sebenarnya duduk di situ. Mereka takut. Maka kerana tu mereka buat kerja betul punya. Mereka strict buat kerja. Tuan-tuan, buka kedai makan, telur masin pun kena ada halal. Telur masin. Bukan lembu, bukan kambing, bukan ayam. Telur masin. Nak kena ada halal ni apa benda? Kita pun tak faham. Kita tanya apa dia? Yang ni hampa kena terang ni, walaupun saya ustaz, tapi tam telur masin nak kena ada halal ni saya tak faham. Oh, dia berkata ustaz, telur masin ni dibekalkan oleh pembekal, oleh supplier yang hantar mai kat kita. Supplier ni dia ada gudang dia. Gudang dia tu telur masin, dia duduk sekali dengan babi ke apa ke tu pun nak kena tengok. Betul lah benda tu telur masin. Dia pergi bubuh satu bekas dengan babi, jadi macam mana? Oh, kita kata takkan lagu tu pun. Oh, dia kata macam-macam boleh jadi. Kami dah pergi buat raid, kami dah pergi buat inspection, kami dah pergi buat spot check, kami hak jumpa dah ni tak tahu nak abang, macam-macam dia kata. Dalam store tak apa, dia kata ustaz. Dalam freezer besar, dalam cold room dia, dalam cold storage dia, dalam tu ada ayam, dalam tu ada kambing, dalam tu ada babi. Kalau kita tak pergi cek, kalau kita tak pergi, mana kita tahu benda tu mai atas nama daging ayam, tapi store dia duduk dengan apa? Maka di sinilah pentingnya sijil halal JAKIM. Dan mereka ni bukan main-main. Kalau mereka dah pergi, mereka dah cek, mereka dah inspect, mereka dah audit, dan mereka dah bagi dah halal. Kalau kemudian dia buat spot check, dia jumpa benda yang meragukan, dia tarik balik sijil halal tu. Sebab mereka bukan menyaga sijil halal ni. Berapa duit dia harga? RM200 lebih je satu harga. Tapi nilai halal dia tu. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli barang ada halal, tu saya fikir banyak dah halal benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung pasal kita ada pihak berkuasa yang mengambil berat tentang hal ini.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita baca pada malam ni, dia nak emphasize, dia nak tekankan benda ni. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu makan bangkai. Bangkai ni apa dia? Binatang yang kita makan sedangkan dia mati dengan tiada disembelih cara syarak. Contohnya, tengkok nampak luka tetapi dia tikam rupanya, bukan dia sembelih. Tengkok nampak macam kena sembelih tetapi yang sembelih tu bukan orang Islam misalnya, itu tidak menepati kehendak syarak. Binatang itu jadi bangkai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waddam, dan juga diharamkan kamu makan darah yang mengalir. Dam maksudnya darah yang mengalir. Bila dia beku, dia jadi hati. Hati dia tak panggil dam. Orang Arab hati dia panggil kabid. Ingat tak kuliah kita di Jelutong minggu lepas, apabila Abdullah bin Salam menjumpa Nabi SAW, dia tanya Nabi berapa soalan? 3 soalan. Salah satu soalan dia apa dia? Apakah makanan yang pertama akan dijamah oleh penghuni syurga? Nabi jawab apa? Kabidil hut. Nabi kata hati ikan. Kabid tu makna dia hati. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dam. Waddam maksudnya apa? Darah yang mengalir. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita baca di dalam tafsir, rupa-rupanya orang Arab jahiliah sebelum turun ayat-ayat Quran ni, orang Arab jahiliah ni depa kemaruk makan minum darah yang mengalir. Saja-saja dia ambil satu benda runcin, satu benda tajam, dia pergi tikam binatang ternakan dia. Unta ke, lembu ke, kambing ke apakah, dia tikam, dia lukakan, dia ambil darah tu, dia minum. Duk golek kepala apa di Thailand pun ada lagi sebelah ni. Duk golek kepala. Golek kepala apa? Tuan-tuan pergi ke Bangkok. Bangkok jauh sangat. Pihak Nyai aja. Pihak Nyai saja tuan-tuan boleh tengok satu market jual darah kobra. Bau lambak-lambak ni, ulang senduk ni, bau lambak-lambak dalam sangkak ni. Duk sesong dalam sangkak ni. Kita pergi, kita boleh duduk atas kereta, boleh duduk tengok. Beratok ni, beratok nak tunggu giliran nak buat apa? Nak minum darah kobra ni. Dan kawan hak jual tu dia tangkap kepala kobra lagu tu ya, dia pegang, dia satu pisau tajam, dia cucuk di bawah tengkok kobra ni, dia turis sampai ke bawah, dia perah darah tu, duk tadah dalam kolej bawah ni, dia perah tu, minum. Kononnya untuk menguatkan nafsu seks. Kalau tuan-tuan teringin nak jadi orang kaya, buat menjaga benda ni. Kalau teringin nak jadi kaya, buat menjaga benda ni. Benda apa? Merangsang nafsu seks. Tuan-tuan jual lah apa pun janji hak tu, walaupun gambiak Sarawak. Tuan-tuan jual ubat bagi kurui, jual apa-apa pun tak apa, nak jenis minum kapil, makan ke apa kan, nak bagi kurui, nak bagi perut kempet. Dengan jual ubat bagi putih kulit, tuan-tuan akan jadi jutawan. Dengan dalam masa yang singkat boleh jadi jutawan. Kalau tak jadi jutawan, tuan-tuan akan jadi tak ketahuan. Dia salah satu tu aja. Pasal apa? Pasal manusia hari ni dia cari benda macam ni. Dia cari benda-benda macam ni, dia cari 3 benda ni. Dia hadnai ulang senduk ni punya banyak duk ada tuan-tuan. Yang kita punya perhilitan Jabatan Haiwan Malaysia yang duk tangkap di sempadan ni, semua nak pergi mana? Nak pergi hadnai, nak pergi Bangkok. Lakunya mereka panggil makanan apa? Eksotik dia panggil. Pakai Izora nama kita. Makanan tu menjadi kegilaan sebahagian orang hari ni. Nak golek kepala apa? Arab jahiliah duk makan darah binatang ni, tak payah golek kepala. Hari ni pun ada. Maka
Nabi ceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata menjadi amalan Arab jahiliah ni, dia mentekedarah darah. Tu yang orang panggil mentekedarah tu. Pasal dia mentekedarah darah. Dia potong tu, dia ambil darah tu, minum, gak, dia minum. Hang hafal lah apa benda ni, janji boleh jadi hak 3 perkara tadi. Dia bayar duit dan dia minum. Dia tak peduli apa. Apatah lagi kawan hak mula minum boleh duk gelak kah tak mati apa, dia duk nombor dah. Dia akan ambil pula. Maka turun ayat ni, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu, kata darah yang mengalir tak boleh minum, haram. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islam ni agama elok. Islam ni agama nak suruh orang jadi elok. Bagus kau orang makan bangkai? Bagus kau orang duk minum darah? Tak bagus. Maka Islam suruh benda-benda yang elok. Makan, minum benda-benda yang elok. Dan walahmul khinzir. Dan makan daging babi. Jadi tak boleh cerita banyak. Tuan-tuan pergi masuk Google, pergi type tengok apa cerita keburukan khinzir ini. Dia akan keluar cerita panjang di sana. Memang patut Islam melarang kita makan daging khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan makan barang yang disembelih tapi dengan nama lain daripada nama Allah. Yang ni jaga baik-baik. Dia sembelih semua cantik, hak sembelih pun kepiah putih, ada janggut, sembelih, tapi sembelih itu dengan nama lain daripada nama Allah. Kalau orang dulu-dulu dia percaya dargah, keramat, dia panggil keramat, dargah. Kalau di India popular dargah Haji Ali, haji dia ni, Haji Ali tu tak ada salah apa. Haji lain halupi ni yang salah ni. Dargah ni keramat dalam masyarakat Melayu. Ceritanya kubur tu orang baik-baik. Dia nak mati, dia tak suruh pun orang pergi buat benda karut di kubur dia. Tapi orang hak hidup ni pergi buat benda tak elok dekat dia. Dia orang baik. Dia masa hidup dulu orang duk kata wali, orang duk kata dia orang saleh, dia macam-macam cerita yang berlegar di dalam masyarakat di sana sini, cerita tentang kehebatan dia masa hidup ni, semua orang dengar. Tidak bermakna apabila dia mati kubur dia jadi something yang no, dia baguslah dia mati habis. Bukan kata wali, bukan kata orang alim, bukan kata orang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita tak boleh pergi di kubur dia pergi duk minta apa-apa pelik-pelik, tak boleh. Sebab tuan-tuan sampai di Madinah, tuan-tuan ziarah makam Nabi, kalau tuan-tuan duk menghadap makam, duk angkat tangan doa begitu, saya kena tibai dengan ekor walkie-talkie Arab tu. Dia kata doa, dia tunjuk kiblat sana. Dia kata doa sana, jangan duk doa duk minta dekat kubur Nabi, tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Nabi manusia yang paling istimewa di atas muka bumi pun kita tak boleh bila buat pelik-pelik di kubur dia, apatah lagi kubur orang-orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, jaga kalau sekiranya binatang itu disembelih dengan nama lain daripada nama Allah, seperti sembelih dengan nama jin ataupun dengan nama raja dan sebagainya, tak boleh makan. Wal munkhaniqah, dan juga tidak boleh makan binatang yang mati tercekik leher. Tercekik leher, pergi pegang ayam tu, pegang kuat sikit nak sembelih, tapi pergi pegang kuat sikit, lepas-lepas mati dia ni, tak boleh lah. Dia mati tercekik, bukan dia mati kena sembelih. Macam kita duk pergi tengok tempat orang proses ayam, kita nak kenal pasti ayam tu mati pasal apa. Tempat slaughterhouse, tempat sembelih ayam ni, kita nak kena make sure ayam tu mati pasal apa. Teknologi hari ni dia pakai renjatan elektrik, electrical shock. Dia gantung kaki naik di atas, kepala turun bawah, duduk berjalan. Bila sampai di satu tempat, dia siap dah nak shot ayam ni, dia renjat elektrik. Masalahnya ialah apa? Masalahnya kalau ayam tu ayam sehat, cergas, kuat,
Bila dia kena renjat elektrik, dia jadi lemah. Lepas itu dia kena sembelih, okey. Tapi ada ayam yang duk gantung tu, yang dia memang dah tak sihat dah. Perjalanan daripada farm, daripada ladang tempat belah dia nak mai ke tempat sembelih ni dah berapa jauh. Naik lori dia pun nak jenis mabuk. Perjalanan tak boleh. Ayam serupa kita jugalah. Kita pun ada yang naik bas sikit tak cakap dengan orang dah duduk sengah bindak muduk ke duduk putih. Orang duduk sebelah duduk melawak kata, Haji, sembang dah apa ni duduk tidur ni. Celik mata pun mata julin keluar ke dah. Dia mabuk perjalanan. Kalau orang mabuk perjalanan, ayam pun serupa. Ayam ni duduk atas lori nak pergi tempat sembelih tu, hak duk muntah di atas ni berapa banyak kita tak tahu. Mabuk perjalanan, weh muntah. Bila sampai di tempat sembelih, kena renjat elektrik, dia mati tu Pasal dia dah nyawa ikan dah, dia dah tak larat dah, main dengan tak larat tu pisot karang saja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jalan. Bila mereka nak sembelih tu, sebenarnya dia sudah mati. Yang ni masalah. Yang ni masalah. Satu. Yang kedua, ini kona-kona patah di tempat sembelih ayam ni. Yang kedua apa dia? Sembelih tu duk kelupung tak habis lagi, pergi buang dalam air hangat. Dia mati tu bukan mati kerana sembelihan, dia mati pasal kena air hangat tu. Bangkai juga yang tu pun. Macam mana kita nak tahu ni ayam hak mai kat kita ni semua disembelih dan halal? Yang ni bahagian halal jakim. Mereka kena pergi cek. Kalau mereka tak betul kerja, mereka tangguh. Tapi ini amanah duduk atas belakang mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tak mungkin kita nak pergi bawa torchlight bateri 6, pergi duduk suluh tengok mereka ni sembelih macam mana dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan firman Allah, wal mauquzah, dan juga haram makan binatang yang mati kena pukul. Kena pukul. Binatang ni dia bukan mati kerana sembelih, kena pukul. Berlaku di dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah sebelum Nabi SAW. Depa pukul binatang, depa tak sembelih. Depa pukul unta, depa pukul kambing, depa katok bagi mati, lapah tu buat kenuri, buat gulai makan. Maka binatang yang mati kena pukul juga diharamkan kita makan. Wal mutaraddiyah, dan juga binatang yang mati jatuh daripada atas ke bawah. Ayam lagi, kita buat contoh ayam lagi. Dia main dengan lori tu, dia bawa sangkak plastik tu. Tuan-tuan biasa tengok lori bawa ayam duduk dalam sangkak plastik tu, susun tinggi macam tu. Bila sampai di tempat yang kata slaughterhouse, tempat sembelih ni, orang kerja ni kelendan lori ni nanti naik di atas, dia ambil, dia paling turun bawah. Ayam ni satu binatang yang tak boleh terkejut. Baling turun tu, dia hak duduk di atas sekali tu, bila baling dia tempat jatuh dia paling tinggi, dia terempas tu, kadang-kadang dia mati. Dia terempas tu, dia boleh mati. Kalau begitu keadaannya, dia bangkai. Perlunya orang yang dipercayai ada di situ. Bila sampai di sana berlaku macam ni, depa kena kelas balik, kelas tengok hak ni hak mati, tolak pi tepi. Tapi kalau tak ada orang yang dipercayai di sana, apa jadi? Hak mati dia tolak pi tepi, jual juga tapi harga setengah. Jual juga harga setengah. Kalau hak hidup cergas ni sekong berapa, yang ni sekong jadi berapa, dia jual harga setengah. Pasal apa? Pasal baru mati, pegang badan duk panas lagi. Duk panas lagi, dia kata orang sembelih ke. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu yang Islam ni, dia pergi detail sampai macam tu. Nak jaga supaya benda yang jadi darah daging kita ni benda-benda yang elok-elok. Dia kata wan natihah, dan juga diharamkan makan binatang yang mati belaga. Mati belaga maksudnya sabung ayam. Dia sabung ayam, dia kena taji dengan hak sekong lagi, dia mati dengan kerana tu juga diharamkan makan. Ataupun belaga lembu, dia ni tanduk, hak mati kena tanduk tu, diharamkan kita makan binatang yang mati dengan cara macam tu. Wa ma akala sabu' illa ma zakkaitum, dan diharamkan makan binatang yang mati dimakan oleh binatang buas.
Rimau mai baham dia, sebelah paha dia dah tak ada dah. Rimau dah makan. Tinggal 3 kaki aja lagi lembu ni. Kita pun mai tengok, nampak biji mata duk kelipong lagi. Kita tak boleh yang ni. Kita kata lagu tu. Seperti mana ayam atau kambing yang dimakan musang ataupun dimakan harimau. Cuma ada pendapat ulama di sini. Dia kata, contohnya kata satu Imam Zainul Abidin, Imam Ali Zainul Abidin, dia kata kalau pada masa tu ekor ataupun kaki dia masih duk menguat, masih duk bergerak lagi, sembelih cepat-cepat dan halal dimakan. Maknanya ada nyawa lagi pada binatang tu. Ekor duk menguat lagi, paha sebelah tak ada dah, rimau baham dah, tapi ekor duk menguat, dia kata bolehlah sembelih dan halal dimakan. Itu kata dia. Baik, kemudian wa ma zubiha 'ala nusub, dan juga diharamkan makan yang mati disembelih atas nama ataupun kerana berhala. Kita pergi makan sembelihan kawan kita yang bukan Islam, dia pergi sembelih untuk tokong dia, dia pergi sembelih, panggil kita, tuan-tuan lebih ni pergi makan kenduri, siap dengan doa selamat lagi, Allah ila hadratin Nabi apa-apa semua, padahal dia sembelih binatang tu untuk sembahan berhala dia. Haram dimakan binatang itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa an tastaqsimu bil azlam, dan juga haram bahawa kamu undi nasib dengan azlam. Undi nasib dengan azlam. Azlam ni maksudnya arrow, anak panah. Dulu dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, Kaabah tu dia ada khadam dia. Kita cerita di masjid Jelutong baru ni, Bani Syaibah. Kita baca tajuk Cabut Uban baru ni, Bani Syaibah. Mereka ni kerja jaga kunci Kaabah, dan mereka ni khadam yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal Kaabah. Mereka ni menjadi orang yang, kalau hari ni kata tilik nasib, dia akan simpan 3 anak panah. Kalau Ibnu Katsir kata dia akan simpan 3 anak panah. Satu anak panah dia tulis buat, satu anak panah dia tulis jangan buat, satu anak panah tak tulis apa. Bila satu orang ingat nak buat satu benda, dia pergi jumpa khadam Kaabah. Dia pergi jumpa khadam Kaabah, Syekh ni tidur, keluar 3 anak panah ni, tak tu, cabut hak mana satu. Kalau cabut tengok kata buat, okey, dia kata hang pergi buat, God bless you, selamat. Kalau cabut tengok kata jangan buat, apa cerita pun hang balik rumah, hang tak boleh buat. Kalau hang buat, satu malapetaka ditimpa hang. Kalau cabut hang nombor 3 tak ada apa, buat pun tak ada, jangan buat pun tak ada. Cabut tu dia kata cabut lagi sekali. Dia kata macam ni pun orang percaya, tuan-tuan. Penat kita baca ni, Allahu Akbar, percaya juga macam ni pun. Dia bagi 3, hang cabut hang nombor 3 tak ada apa, belek kiri kanan, ni apa dia, tak ada apa, cabut sekali lagi. Dia kata wih, goncang, cabut lagi sekali, cabut lagi tak ada apa juga. Dia kata ni macam mana 2 kali tak ada apa, 3 kali cabut. Dia kata sampai dapat hak ada tulis buat ataupun jangan buat. Macam ni punya benda jadi di dalam masyarakat Arab jahiliah dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala turun dalam Quran, wa ma zubiha 'ala nusub, benda yang disembelih, wa antastaqsimu bil azlam, dan haram bahawa kamu undi nasib dengan arrow, dengan anak panah ni. Iaitu anak panah kecil tiada bulu dah. So itu dia cerita tentang anak panah tu. Dituliskan, ditandakan menurut mereka itu padanya pada suruh dan tegahnya, zalikum fisqun, bermula yang demikian itu fasik kerjanya dan bukan kerja taat. Itu semua kerja salah. Tajuk yang akan datang di Masjid Jelutong, tajuk apa yang kita gazet hari tu ni? Tajuk cerita kata misfortune, bad luck. Tajuk yang akan datang. Dia nak keluar pergi mana-mana, bewak lintas jalan. Dia kata hari ni tak boleh pergi mana. Lepas apa? Bewak lintas, kalau hang duk terbiang pergi juga, hang memang cari pasal. Dia kata dia percaya kepada benda membawa malam. Tengok tengah-tengah hari rembang hujan turun. Dia kata ada orang mati hari ni, ada orang mati. Memang tiap-tiap hari ada orang mati.
Pernahkah satu hari tak ada siapa mati? Hari-hari ada orang mati. Kalau tak mati di Taman Sa'dun, mati di Jelutong. Kalau tak ada mati di Taman Sa'dun, tak ada mati di Jelutong, mati di Kota Giam. Jelutong juga yang tuan. Kalau tak ada orang mati, kalau tak ada orang mati dalam Pulau Pinang, ada orang mati di Seberang. Kalau tak ada dalam Seberang Pulau Pinang tak ada mati, ada orang mati di Sungai Petani. Jadi kalau kata hujan tengah hari ini ada orang mati, memang hari-hari ada orang mati. Tapi tuan-tuan, hak percaya ni ada. Hantu sahabat apa ke dia nak percaya. Maka agama turun main ni nak bagi tahu kat kita disuruh percaya kepada Quran dengan hadis Nabi. Cerita yang bukan Quran, bukan hadis Nabi ini tak disuruh kita percaya. Kalau nak percaya, semak betul-betul dulu, lepas itu percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, zalika fisqun, itu semua kerja fasik, kerja berdosa, dia kata. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ini turun di padang Arafah. Ni sempena dengan musim haji, orang duk pergi ke Mekah nak buat haji, akan berhimpun di padang Arafah pada hari 9 Zulhijjah apa semua. Ayat yang kita nak baca ni, dia kata turun di padang Arafah. Apa dia? Iaitu tahun haji wada'. Tahun haji wada', haji perpisahan, haji farewell, haji penghabisan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi buat haji berapa kali tuan-tuan? Sekali aja. Nabi buat haji berapa kali? Kita kira sekali. Kita kata lah yang kira sampai 5 pasal apa? Dah aja bagi orang susah hati tu, takkan sampai berapa? Sekali, dia kata. Nabi buat haji sekali. Sahabat-sahabat Nabi beberapa kali. Salah kau orang yang pergi haji dah pergi haji lagi sekali? Tak salah. Berdosa kau orang yang dah pergi haji nak pergi lagi sekali? Berdosa kalau sekiranya orang tak pergi lagi tak boleh pergi kerana dia duk pulun pergi tiap-tiap tahun. Itu berdosa. Bagi can orang lain tak pergi lagi pergi, dia sampai tiap-tiap tahun lagu duk pergi. Balik duk abang saya, alhamdulillah tahun ni masuk 25 kali dah haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi haji ni satu benda apa? Besar, yang mesti dilakukan oleh semua orang Islam. Dengan kota kecil yang dok ada ni, bagi laluan dekat orang lain. Bagi laluan dekat orang lain. Bagi kes satu orang yang pergi dah haji, balik ni dok rasa galak. Ada tak nak tuan-tuan orang pergi haji balik dia galak? Ada. Pasal sebelum dia pergi, dia tak belajar betul-betul. Bila dia pergi, dia balik main, dia duk main kuliah pengajian, bila ustaz duk cerita pasal haji lagu tu lagu ni, dia berasa dia main seram sejuk, kaki dia main jadi lagu macam menyucuk lagu mana tau. Orang sebelah pun duk sembang, awak nampak satu macam tak sedap perut ke? Aku kan tak sedap perut, aku semak perut ni. Dia kata aku pasal apa? Pasal dengar orang duk abang tu, benda orang duk abang tu dia sudah buat silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia banyak cerita tuan-tuan. Pergi haji ni, hak kita duk kursus 3 tahun ni tak cukup. Pasal apa tak cukup? Pasal benda hak jadi di sana tak jumpa. 3 tahun kursus tak jumpa. Simple punya benda tapi menghantui kita. Benda simple tapi menghantui kita. Satu sahabat baru ni, dia pilot bawa kapal terbang. Telefon, dia kata, ustaz, nak tanya satu ni sebelum musim haji. Saya pilot, dia kata. Oh, saya tak bagus, alhamdulillah. Ni saya dapat route untuk bawa ke Jeddah. Oh, cantik kata. Itulah nak tanya ustaz, dia kata. Macam saya ni bertugas, saya bawa kapal terbang. Jadi miqat di Qurnul Manazil. Saya ni macam mana dia kata? Saya takkan nak niat ihram. Pasal saya duk bawa kapal terbang, mana boleh pakai kain dengan bawa kapal terbang, nak kena pecat. Saya pun duk dengar, betul juga, aku tak rasa ingat hal dia ni.
Mana boleh, dia kata saya bawa kapal terbang saya kena pakai uniform pilot semua dengan apa semua komplit. Mana boleh pakai pakaian ihram, tak boleh pakai. Baik, bagi kes macam saya ni, dia kata, bagi kes orang macam saya ni, saya kira macam mana nak kena niat dan tak kena niat duduk lintas miqat tu. Kacau juga tuan-tuan. Kan? Pasal apa? Kalau tuan-tuan buka balik ni cerita pasal haji ni, orang yang niat nak pergi buat haji ataupun nak pergi umrah, dia tak boleh lintas miqat tanpa niat. Mesti kena niat. Pasal apa? Pasal niat dia main sendiri dalam hati. Kita ni pasal kita duk confuse antara niat dengan lafaz niat. Kita duk kira ni usolli fardal isya tu baru niat. Dah kita duk main masjid tadi tu niat dah lah tu. Aku main ni nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isya lah. Baik, bagi orang yang ada ingat, ni aku ni tumpang dah bawa kapal terbang pergi ke Jeddah ni, ingat sekali ya, nak buat umrah lah. Macam mana? Dia memang dah niat dah pergi ni nak buat umrah. Masa lintas miqat, dia duduk dalam pakaian pilot dia, kira macam mana? Dia nak niat ke tak mau niat lagi ke? Baik, kalau dia tak niat, bila sampai di Jeddah turun, selesai hal ehwal kapal terbang dia apa semua, baru dia masuk dalam kain ihram, baru dia nak niat. Tak apa ke? Dia lintas miqat tadi tanpa niat. Itu pun satu persoalan juga. Saya kata kat dia, susah ni, dia kata nak jawab ni. Kira-kira tak apa nak berani juga jawab kita pun. Saya kata nanti saya kena tanya bagi ramai sikit lah. So saya telefon tanya sahibus samahah Datuk Seri Mufti kita, Datuk Hassan Haji Ahmad, dengar dia punya jawapan macam mana. Saya telefon tanya yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Radhi USM, dengar dia punya point of view dalam isu ni, kan? Tak apa sama lah, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, kan? Kita sendiri pun cari lagi apa jawapan dia, nak beritahu dekat Syekh ni. Nampak tuan-tuan? Ini yang kata persoalan yang timbul, yang kadang-kadang kita duk baca buku pasal haji, pasal umrah macam-macam dah, duk dengar CD, duk tengok video, dengan duk attend kursus apa sana sini dah, dia pergi tanya benda pelik-pelik ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, duk ada di sana dah, duk ada di sana dah. Satu sahabat pergi, dia buat haji tamattu', dah sampai di sana dia sa'i Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, habis di Marwah. Bila habis di Marwah, SMS saya, dia kata, Ustaz, saya dah tawaf dah, saya dah sa'i dah, ni cerita nak cukong ni. Dua soalan. Yang pertama, nak cukong habis buang, ataupun potong sikit aja taruh nak cukong masa buat haji nanti. Hak mana lebih afdal? Dia kata, ni masa umrah ni cukong siap-siap bagi licin ke, ataupun masa umrah ni potong saja, saat lagi masa haji, saat lagi lepas melontar Jamratul Aqabah baru nak cukong masa tu. Hak mana afdal? Dia pergi tanya soalan tu satu. Yang kedua, dia kata, yang kedua, ni saya nak potong dulu buat syarat, lepas tu baru pergi dekat barber cukong ke, ataupun saya terus straight away pergi dekat barber panggil dia cukong, itu kira tahallul ke? Hak mana satu? Tuan-tuan, 3 tahun kursus, 3 tahun kursus, benda ni tak teringat. Bila sampai sana teringat. Ini yang kata haji ni satu ibadat yang hidup, yang sentiasa ada benda yang teringat nak tanya dan sebagainya. Dua lah, hantar SMS pula, Ustaz, ni tentang tawaf ni, boleh tak boleh kita tawaf pagi, lepas subuh katalah kita buat umrah, kita tawaf 3 pusingan, rasa macam semput, rasa macam penat, balik hotel tidur apa semua dulu apa semua, asar lagi turun mai sembahyang asar, sambung lagi 4. Boleh tak boleh? Dia tanya. Nak kata tahu nak kata. Dia tawaf pagi 3, dia balik hotel apa, tidur bangun apa semua, asar lagi turun sembahyang asar, sambung lagi 4. Boleh tak boleh tu? Dia kata break dia antara tawaf 3 dengan 4 ni, break dia daripada pagi sampai asar. Boleh tak boleh?
Saya kata banyak-banyak soalan. Awak duk tanya soalan bagi saya sakit kepala ni. Kan? Kita pun tak pernah orang tanya soalan macam tu. Kalau setakat tanya ustaz, saya tengah duk tawaf depa bang masuk waktu. Saya semayang dulu, habis semayang saya continue balik, boleh ke tak? Yang tu soalan tu orang tanya ada 100 tahun dah orang duk tanya soalan tu. Ini masalah dia tanya, dia tawaf pagi 3, saat lagi lepas asar dia nak sambung lagi 4. Boleh tak boleh? Ni yang kata ibadat haji ni. Nampak tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada saat dia hantar pula SMS. Kan? Dia kata, ustaz, lah ni bila kita nak masuk kompleks Masjidil Haram, Saudi sediakan plastik untuk buh kasut. Dia kata, saya kata cantik lah. Dulu dia kena bawa kelonsong sendiri. Lah dia siap plastik. Okey, saya kata, so apa problem? Problem dia kata, kasut saya hilang 3 kali lah. Saya kata, yang tu saya tak boleh tolong lah. Dah, bukan nak minta tolong pasal kasut hilang 3 kali. Dia kata, ni nak tanya ni, dia kata, apa kasut tu kalau kita takut hilang, kita bawa dalam plastik tu, kita carry dia, kita bawa dia masa kita tawaf. Okey tak okey? Dia kata. Saya kata boleh lah, kata, tapi you make sure kasut tu suci daripada najis. Kalau kasut tu ada, kita duk main berjalan main tadi apa benda kita pijak ada najis ke apa kan, kita duk carry dia masa tawaf, kita duk bawa najis. Weh kacau, kalau tinggal hilang kali keempat lah. Saya kata lah ni macam ni lah, selesaikan masalah ni apa, masuk pergi cari tempat pancung tu, basuh dulu, basuh sekira-kira bersih, bawa balik dalam plastik, bawa pergi tawaf, tak apa. Yang tu boleh dengar. Dia kata, nampak tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, muzakarah haji pun tak ada nak bincang benda dia tanya ni. Kan? Banyaknya masalah-masalah yang timbul tentang hal-hal yang menyangkut tentang soal ibadat ni. Baik, ayat yang turun, dia kata apa? Turun ayat ni di Arafah pada tahun Haji Wada'. Firman Allah, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, yakni hari Nabi ada di padang Arafah, pada hari Nabi buat haji dan Nabi berada di padang Arafah, Allah kata al-yawm ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini putus harapan segala orang kafir daripada agama kamu, yakni agama Islam, daripada harapan mereka nak tengok kamu murtad. Orang kafir ni cita-cita mereka apa dia? Nak bagi orang Islam ni murtad, tinggal agama. Bila ada orang Islam tinggal agama, satu kejayaan bagi mereka. Saja sakit hati, bukan ada apa, saja sakit hati nak orang Islam ni hilang kepercayaan kepada Islam, tinggal Islam, tak masuk agama dia pun tak apa, agama lain daripada Islam okey semua, jangan Islam aja. Sakit hati. Bila mai Nabi SAW buat haji, ketika Nabi ada di padang Arafah, Tuhan bagi tahu dekat Nabi, al-yawm, pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru min dinikum, putus asa, putus harapan segala orang kafir nak tengok orang Islam jadi murtad, kerana dilihat kuatnya Islam itu. Hari itu bila Nabi sebut aja di mulut, Nabi 9 tahun duduk ada di Madinah, 9 tahun Nabi duduk ada di Madinah, baru Nabi keluar di mulut. Nabi kata apa? Nabi kata, tahun ni aku nak pergi buat haji. Bila Nabi sebut aja 9 tahun Nabi duduk ada di Madinah, Nabi sebut kata tahun ni aku nak pergi buat haji, sambutan daripada orang Islam yang duduk ada di seluruh tempat ni, semua nak ikut Nabi pergi buat haji. Pasal apa? Pasal haji satu ibadat yang baru disyariatkan. So nak buat, nak kena tengok Nabi buat. Nabi kata apa? Khuzu anni manasikakum. Nabi kata ambil daripada aku ibadat haji kamu. Hampa nak pergi buat haji ni, hampa kena tengok macam mana aku buat. Macam mana aku buat, macam tu hampa buat. Jadi bila Nabi keluar di mulut, Nabi kata, aku nak pergi buat haji tahun ni. Bukan sikit ni sahabat-sahabat orang Islam yang ada di kawasan berhampiran dan sebagainya, pakak-pakak cerita Nabi nak pergi buat ibadat haji, pakak meneru turun mai
nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kalau baca hadis tentang haji Nabi ini, dia akan cerita manusia kiri kanan dalam rombongan Nabi ini berbondong-bondong, berduyun-duyun duk ikut ni. Pasal apa? Mata semua duk observe Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok Nabi buat apa. Bila Nabi sampai sahaja di tempat Nabi nak berniat ihram, semua orang nak dengar Nabi niat macam mana. Labbaik al-hajj kah, labbaik umrah kah, apa kah, nak dengar Nabi kata apa. Nak tengok sebelum tu Nabi buat apa, Nabi semayang kah, Nabi semayang berapa rakaat dan semua orang nak tengok. Pasal apa? Ini ibadat yang pertama Nabi nak buat, ibadat haji yang pertama dalam Islam. Daripada selesai Nabi niat, Nabi nak bergerak, nak pergi ke Mekah, Nabi ucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakai ikut. Lepas tu Nabi tak larang, Nabi dia pun orang lain duk jalan juga dan Nabi tidak larang. Maka sahabat faham. Kata apa? Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ni ucapkan sampailah Nabi suruh stop. Tu orang nak ambil tu tata cara melakukan ibadat haji itu. Walaupun Nabi tak ucap, sahabat duk sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nabi tak kata sudah, Nabi tak kata. Bermakna benda tu jalan. Bila dah sampai di Mekah, Nabi masuk ke dataran Kaabah ni, Nabi dah masuk di sana, baru Nabi suruh stop, baru semua orang stop. Bermakna benda tu recorded, benda tu sudah direkodkan bahawa talbiyah labbaik Allahumma labbaik ni dia bermula seawal kita niat tadi dan berakhir apabila kita nak start tawaf. Benda tu rekod. Itu ibadat, tuan-tuan. Itu ibadat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita kena ikut macam mana Nabi buat. Nabi sampai di sana, Nabi terus pergi ke Hajar Aswad, kucup Hajar Aswad, kemudian Nabi tawaf. Sahabat tengok the first 3 round Nabi lari anak, dia panggil ramal, lari anak. Sahabat tengok, dia pun buat macam tu. Keadaan kain ihram Nabi buka ittibak, dia panggil, buka bau sebelah kanan. Sahabat tengok, dia pun buka. Itu ibadat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittibak ni dia buka ni bila, tuan-tuan? The first 3 round. Dan dia mai pula satu hadis larangan ittibak ketika sembahyang bagi orang lelaki. Itu ada hadis. Kita nak pergi sembahyang, sekali lagi kita tak boleh dalam keadaan buka bau sebelah tu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia. Ada orang dia pun tak tahu sembahyang dia duk buka lagi sebelah tu. Pasal apa? Pasal dia tak cover keseluruhan ibadat itu. Nabi apabila sampai di corner, di rukun Yamani, bila sampai di situ Nabi pegang dengan tangan kanan dia bucu rukun Yamani ni. Nabi pegang bucu tu, Nabi pegang, jamah dengan tangan kanan, Allahu Akbar, Nabi jalan. Ulama bincang pula, habis kalau kita tak boleh dekat, tak boleh sentuh, kita daripada jauh adakah kena angkat tangan? Itu perbincangan. Dan itu ibadat haji. Dia nak kena clear benda ni. Bila kita dapat satu gambaran clear, kita overview macam mana cara nak buat haji. Bila sampai di sana, bismillahirrahmanirrahim, jalan. Kita buat haji, kita balik, hati kita tenang, tenteram. Pasal apa? Pasal kita buat according to yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila ramai orang turun pergi untuk nak buat haji, ayat ni kata apa? Al-yawm ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ni orang kafir frust. Mereka rasa frustrated apabila tengok orang Islam begitu ramai turun pergi buat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut akan mereka itu, yakni akan musuh kafir dan sebagainya. Takutlah kamu kepada aku. Tuhan kata takut dekat aku, terus ada takut dekat lain daripada aku. Pasal apa? Depa ni pun, musuh hampa ni pun, nyawa depa dok ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia main ayat popular. Jadi dia panggil ayat popular. Ayat yang menjadi satu endorsement daripada Allah Subhanahu wa taala
Kata Islam ini sudah menjadi satu package yang lengkap. Ayat yang menjadi bukti kata Islam ini sudah menjadi satu agama yang boleh diguna pakai dan tak payah cari yang lain lagi dah. Itu sebab Tuhan kata wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa nak cari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, falan yuqbala minhu, Tuhan kata sekali-kali aku tak boleh terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, akhirat dia orang yang sangat rugi. Pasal apa? Pasal Islam sudah main sebagai satu agama yang syumul, satu agama yang komplit. Bercakap tentang apa? Islam ni bercakap tentang apa? Tentang hal ehwal ibadat, komplit. Islam bercakap tentang apa? Tentang ekonomi, komplit. Islam bercakap tentang sistem sosial, komplit. Tentang cara pendidikan, komplit. Tentang undang-undang, hukum hakam, komplit. Islam sudah turun sebagai satu agama yang komplit. Dan komplitnya Islam ini di-endorse oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat kita nak baca ni. Ayat ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhazna zalika al-yawm 'aidan. Satu Yahudi mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, Yahudi. Dia mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata ya amiral mu'minin, wahai tuan, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhazna zalika al-yawm 'aidan. Ada satu ayat dia kata yang Allah buat turun kepada hampa orang Islam. Yahudi ni kata ada satu ayat yang Allah buat turun dekat hampa orang Islam. Kalau ayat tu turun dekat kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat tu hari raya kami. Yahudi mai kata dekat Sayyidina Umar, hampa orang Islam nasib baik pasal Tuhan buat turun dekat hampa satu ayat yang mengatakan agama hampa Islam ini agama yang lengkap. Kalau ayat tu turun kata kami Yahudi ni agama kami lengkap, hari turun ayat tu kami akan jadikan hari raya. Seronok. Macam mana kita sambut hari merdeka, daripada hidup dijajah tiba-tiba dipersetujui satu tarikh sebagai negara hampa ni normal dijajah, hampa merdeka, raya hari itu. Duk kata kita orang Islam, tiba-tiba Allah turun satu ayat. Okey, dengan turunnya ayat ni hampa sudah jadi satu agama yang steady. Yahudi kata kalau turun dekat kami latakhazna zalika al-yawm 'aidan. Umar Al-Khattab tanya, ayyu ayat? Ayat apa ni? Yang kata kalau turun dekat Yahudi akan jadi ke hari raya, ayat apa? Qala, kata Yahudi ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang kita nak baca ni. Jom kita tengok apa maksud dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku cukupkan bagi kamu agama kamu. Disempurnakan segala hukum hakamnya. Dan difardukan dan disunatkan, maka tiada turun kemudian daripada ini tentang hukum haram halal lagi. Dengan turunnya ayat yang kita nak baca ni, dengan turunnya ayat ni tidak ada lagi ayat hukum yang akan turun lepas ni. Pasal apa? Islam sudah komplit. Islam sudah sempurna. Dalam tafsir cerita apa? Dia kata ayat ni turun. Kata Asma binti Umais, dia kata ayat ni turun ketika Nabi SAW ada di Padang Arafah hari Jumaat. Ayat ni turun. Nabi SAW pada masa tu duduk di atas unta dia. Bila turun ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Unta Nabi naik ni, ketak kaki, ketak lipat kaki, terus duduk di atas tanah. Pasal apa? Pasal dia nak bagi tahu kata beratnya ayat yang turun
kepada Nabi SAW itu. Ketat kaki unta ni, ketat. Sampai duduk unta yang dinaiki oleh Nabi SAW ini. Firman Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan pada hari ini aku sempurnakan ke atas kamu akan nikmatku. Islam ni agama nikmat. Dengan dapat masuk Mekah dengan aman. Hari ini Nabi daripada Madinah mai ke Mekah aman damai. Tidak ada musuh buat apa-apa yang tak baik kepada Nabi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku, yakni Allah, redha Islam menjadi agama kepada kamu semua. Turun ayat ni mana Islam sudah komplit. Kata Ibnu Jarir, maka Nabi SAW kemudian daripada turun ayat ini 81 hari wafat Nabi. 81 hari kata Ibnu Jarir di dalam tafsir dia. Selepas turun ayat kita baca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. 81 hari selepas itu Nabi SAW wafat. Makna Islam memang sudah komplit. Dan kemudian daripada ayat wattaqu yawman yang kita baca kemudian, katanya 21 hari wafat Nabi. Al-yawma akmaltu lakum bukan ayat penghabis. Ayat penghabis yang lagi satu. Turun ayat tu 21 hari selepas itu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ni, sahabat semua seronok. Seronok pasal apa? Pasal Allah bagi tahu Islam sudah komplit, seronok. Seorang menangis. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi baca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Abu Bakar As-Siddiq ayat mata deras. Orang tanya dia, wahai Abu Bakar, apa ni? Di waktu semua orang seronok gembira, Allah buat turun ayat kata Islam sudah lengkap, yang hang teriak pasal apa? Abu Bakar kata apa? Dia kata kalau sudah turun ayat kata Islam sudah lengkap, maknanya kerja Nabi sudah habis. Maknanya tak lama Nabi akan tinggal kita. Dia seorang dapat mesej ni. Orang lain tak nampak ni, benda ni orang lain tak nampak, duk nampak seronok. Abu Bakar memang layak menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia tak tengok selapis, dia tengok 2-3 lapis. Islam sudah lengkap, wahyu tidak turun lagi, maknanya Nabi tak ada kerja dah. Maknanya tugas Nabi sudah selesai. Maknanya Allah akan ambil balik Nabi kita. Dia menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin, maka barang siapa yang sangat mudarat pada kelaparan. Ini dia balik kepada cerita larangan makan makanan hak tadi ni. Binatang yang tak disembelih, binatang bangkai, binatang yang disembelih kerana apa tadi yang tak boleh makan tu, dia nak bagi pengecualian. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin, maka siapa yang duduk dalam keadaan yang sangat mudarat pada kelaparan, dalam keadaan darurah, tak ada benda makan melainkan bangkai aja yang ada, tak ada benda makan melainkan binatang yang tidak disembelih dengan cara yang disuruh oleh syarak, itu saja ada. Macam mana kes mereka ni yang berkehendak makan kepada yang haram, yakni yang tersebut itu halnya tidak sengaja bagi maksiat, maka makan dia kata. Dia duduk dalam keadaan tidak ada pilihan lain. 4 orang naik kereta, negeri yang ada snow, tiba-tiba salji turun, timbul kereta mereka. Dan pihak tak tahu, kata ada orang duduk terperangkap dalam kereta di bawah timbunan salji yang dah berubah jadi ais. Nak keluar tak boleh, nak buka pintu apa semua, duduk dalam tu 4 orang. Sehari tak makan tak minum, 2 hari tak makan tak minum, 3 hari tak makan tak minum. Mula duduk rebuk bangku makan sepan. Mula-mula ni rebuk makan sepan, rebuk makan sepan. Ayam pakai duk balai ayam dia macam sampai kering.
Tengok-tengok seorang mati. Daripada 4 orang tu, seorang dah mati. 3 lagi ni macam mana ni? Apa lagi habis steering tinggal besi dah. Gerit habis sampai tinggal besi dah. Duduk dalam tu. Nak keluar tak boleh. Air tak tutup. Mereka trap di dalam kereta. Kawan ni dah mati. Perhati tengok, nampak telinga, nampak macam keropok. Boleh tak boleh dia lepih telinga kau untuk makan? Boleh tak boleh? Ayat yang kita baca ni dia kata apa? Boleh. Lalu tak lalu tu bab lain. Tapi kalau dalam keadaan macam tu tak makan boleh menyebabkan mati. Boleh tak boleh makan? Boleh. Dia ni tengok-tengok tarik telinga pokok-pokok ni. Sedap juga dia kata. Macam cendawan goreng dia kata. Seorang lagi pula ni. Aku nak try biji mata dia kata. Dia pebuk biji mata keluar biji. Makan-makan. Macam buah mata kucing. Dia ada main macam tu. Tapi makan tu setakat mana? Setakat nak menyambung nyawa. Tak boleh makan-makan sedap lagu nak balai lagi tak boleh. Dia agak makan jangan bagi mati aja. Macam tu aja. Makan agak-agak tak mati. Dengan harapan ada rescue daripada mana-mana dan boleh keluar dan makan benda yang halal. Islam ni timbang rasa tu sampai macam tu. Timbang rasa. Bila keadaan sudah jadi macam tu, dia kata maka itu, dia kata boleh, maka makanlah ia. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala amat mengampuni lagi amat rahim kepada lagi amat rahim pada mengharuskan makan itu. Harus makan itu atas sifat kesian Tuhan kepada hamba dia. Bersalahan orang yang sengaja makan, maka itu menjadi maksiat dan dosa. Tadi dia rebuk-rebuk biji mata makan, dia rasa macam buah mata kucing. Dia nak rebuk mata satu lagi, yang tu tak boleh. Itu dia dah jadi sengaja, tak boleh. Seperti penyamun dan orang bohong dan sebagainya. Dia kata, yas'alunaka maza uhilla lahum wallahu a'lam. Kita sambung kemudian. Itu dah masuk ayat 4. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Lagi tanya mereka itu akan dikau wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka itu? Ni pula nak tanya tentang makanan halal ni pula macam mana. InsyaAllah kita sambung tahun depan. Lepas tu dia akan main satu tajuk yang penting, tuan-tuan. Dia akan main satu tajuk yang penting. Lepas ni dia akan main satu tajuk yang penting, yang ada detail dia. Kita akan cerita detail dia. Cerita tentang hukum wuduk, ayat semayang dan juga tayamum. Dia akan main satu tajuk apa, tuan-tuan? Tangan patah semen. Kawasan yang bersimen itu anggota wuduk. Tangan patah semen, daripada pergelangan tangan sampai atas siku semen. Sedangkan itu anggota wuduk. Nak ambil ayat semayang macam mana semen tu ada. Tajuk yang akan datang. Apa syarat-syarat dia dan apa kelonggaran yang diberikan oleh agama. Dan nak tengok, dan kita akan bawa beberapa pendapat. Tuan-tuan akan menilai pendapat-pendapat itu. Nak pendapat yang susah, yang sampai menyebabkan orang tak semayang terus ke, ataupun nak ambil pendapat yang mudah, yang bukan dipermudah-mudahkan, tetapi pendapat yang mudah, yang selaras, selari dengan spirit agama, iaitu inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah, dan tidaklah orang yang saja duk buat bagi agama ni susah, akhirnya dia dikalahkan oleh agama. Agama tak kata lagu tu, dia pergi tafsir bagi susah, akhirnya dia marah dekat agama. Dia kata apa ni susah, sedangkan sebenarnya Islam tak suruh macam tu. Ayat yang akan datang dia akan main perbahasan tentang hal ayat semayang dan juga tayamum. Yang kata tayamum tu macam mana? Kan kita kalau nak tayamum ni kena main talam baru dipanggil tayamum. Main talam satu macam nak makan kenduri 4 talam tu. Satu macam yang debu dalam tu, bubur pangkah pula, bubur apa, bahagi 4 pula dalam tu.
tepuk dua muka, tepuk dua lagi tangan. Tuan-tuan tengok orang Arab naik kapal terbang, dia tengok di dinding kapal terbang tu je habis pada muka. Kan kita ni punyalah susah payah ni nak macam mana dia buat relax dia balik tengok. Dia bagi tu dia sebut dia rumah muka, dia lagi sekali ni dia buat tangan. Tengok-tengok duk semayang lah. Kita tengok-tengok kita lain. Wah ni nak masuk neraka esok ni. Kita ni yang kata kita ni kan. Wah ni yang masuk neraka esok dia buat mudah cukup agama ni kata. Tengok tu. Apa ni duk beletiang popel. Kita tak semayang pun. Kita tak semayang. Kan? Jadi tajuk akan datang kita akan tengok detail apa perbahasan ulama tentang perkara ini. Bukan saya kata, apa yang ulama kata. Apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Imam Malik, apa kata Imam Abu Hanifah. Orang main empat tu, lepas tu tengok pula dalam kitab mazhab Syafi'i, di antara kitab fiqh yang menjadi rujukan kita, di antaranya nama Mughni Al-Muhtaj. Apa kata ulama di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj? Apa dia kata? Pendapat siapa daripada empat ini yang nampaknya relevan dengan keadaan hari ini? Kita akan tengok esok ni, barulah kita nampak keluasan di dalam beragama. Nah, mudah-mudahan Allah panjang umur kita boleh baca tajuk yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.